Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini. Hari ini adalah bab terakhir untuk bab 6, iaitu bab 6.3, persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, apakah yang akan kita pelajari pada video kali ini? Okey, yang pertama kita nak membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Dan yang kedua kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak tersebut dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okay. Bagaimana kita nak membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi dan seterusnya kita nak menyelesaikannya. Okey, so kalau kita baca soalan ni, dia kata jika 2 kali umur Ali ditambah dengan umur Kieran ialah 39 tahun. Beza umur mereka ialah 15 tahun. Okey, so maksudnya ada 2 orang lah ni. Seorang ada Ali, seorang ada Kieran. Okey, so cikgu andaikan umur Ali ialah X, manakala umur Kieran ialah Y. Sebab kita tak tahu kan umur dia orang berapa. Okey, so ayat pertama, 2 kali umur Ali. 2 kali umur Ali bermaksudnya Ali ni 2 kali ganda adalah 2X lah. Ditambah dengan umur Kieran, tambah dengan umur Kieran iaitu Y, ialah 39. Bermaksud 2X, 2 kali umur Ali, tambah dengan umur Kieran sama dengan 39. Ialah 39 kan? Okey, beza umur mereka ialah 15. Beza bermaksud kena tolak. So, X tolak Y sama dengan 15. So, ini kita dah membentuk persamaan linear serentak. Maksudnya ada 2 persamaan dalam situasi yang diberi. Okey, so macam mana nak menyelesaikannya? Okey, nak menyelesaikannya dia ada banyak kaedah. Ada kaedah penggantian, penghapusan dan juga graf. Okey, cikgu tunjukkan kaedah penghapusan. Hapus. Okey, nak hapus. Okey, tengok cikgu ulang lagi. Hapus. Nak hapus X atau Y. So, kaedah pertama ialah kita nak hapuskan X atau Y. Okey, so awak boleh pilih sebenarnya nak hapuskan X dulu ke nak hapuskan Y dulu. Okey, tapi nasihat cikgu, hapuskan nilai yang positif. Okey, hapuskan nilai yang positif bermaksud X lah. Sebab Y kat sini, yang kedua ni, Y ni simbol ni negatif. Bukan tak boleh, boleh. Tapi selalunya murid-murid selalu membuat kecuaian apabila melibatkan simbol negatif. So, cikgu nasihatkan hapuskan nilai yang positif. So, cikgu akan hapuskan X. Okey, macam mana nak hapuskan X? Ialah mula-mula samakan perkali X. So, kat sini perkali X dia ialah 2. So, kat sini pun macam mana nak jadikan dia 2? So, dia tak ada nombor ni bukannya bermaksud tak ada nombor. Kosong ni ialah 1. So, macam mana 1 ni nak jadikan 2? Okay, so, maksudnya persamaan ni semua sekali cikgu kena darab 2. So, sebab cikgu nak samakan perkali X. Cikgu nak hapuskan X, jadi cikgu kena samakan nilai X. Okey, so yang atas ni tak ada masalah. Cikgu salin je dulu sebab kita tak ada buat apa-apa operasi. So, 2X tambah Y sama dengan 39. Okey, so ini X darab 2. Okey, 2X. Negatif dia semua ni, semua satu persatu kena darab 2 sebab itu cikgu buat kurungan. Negatif Y darab 2. So, negatif Y darab 2, negatif 2Y. Okey, sama dengan 15 darab 2, 30. Okey, so dah settle semua step, semua kena darabkan. Alright, so lepas tu, lepas tu apa nak buat? Nak hapuskan bermaksud cikgu akan tolak. 2X tolak 2X, hapuslah kan, habis. 2X tolak 2X. 2 biji gula-gula tolak 2 biji gula-gula. Habislah gula-gula X-nya. Okey, yang ni cikgu tengok Y pula. Y ni 1. 1Y tolak dengan negatif 2Y. Kalau awak tekan kalkulator, okey, 1, jangan, Y tu jangan masukkan. 1 tolak dengan negatif 2, so kita akan dapat 3Y. Okey, 3Y. Okey, so bukan 1 tolak 2 ni tolak. So, awak dah belajar dulu dalam bab 1 kan. Ne jadi po. So, 1 tambah po kan, positif. 1 tambah 2, 3.
Okey, manakala kat belakang ni, okey, 39 tolak 30, kita akan dapat 9. So, kita dapat persamaan 3y sama dengan 9. Okey, so macam mana nak hilangkan 3? Sebab cikgu nak y sahaja. Jadi, cikgu akan bahagikan dengan 3. So, belakang pun cikgu akan bahagikan dengan 3. So, kat depan cikgu boleh potong. So, tinggal y sama dengan 9 bahagi 3 ialah 3. Okey, so kita dah dapat y sama dengan 3. Okey, so kita nak cari x pula. Macam mana nak dapatkan jawapan x? Kita akan gantikan y sama dengan 3 dalam mana-mana persamaan. Okey, contoh kat sini cikgu menggunakan persamaan yang pertama lah sebab ada positif kan. Cikgu malas nak menyusahkan hidup cikgu dengan simbol negatif ni. So, cikgu gantikan dalam persamaan yang pertama. So, 2x tambah 3. So, y ni cikgu dah gantikan dengan 3 yang cikgu dapat kat atas sama dengan 39. Okey, so ni kurungan cikgu buang. 2x tambah 3 sama dengan 39. Sebenarnya step ni tak perlu pun tak apa. Okey, so cikgu nak hilangkan tambah 3 dahulu. So, cikgu akan tolak 3. Belakang pun cikgu tolak 3. Okey, next 3 tambah 3 hilanglah. So, tinggal 2x sahaja kat depan. Sama dengan 39 tolak 3, 36. Okey, so 2x, cikgu nak hilangkan 2, cikgu bahagi dengan 2. Belakang pun cikgu bahagi dengan 2. So, depan boleh potong, maka tinggal x sahaja sama dengan 36 bahagi 2, 18. Okey, so janganlah tinggal jawapan macam ni je, nyatakanlah. X tu apa? X ialah umur Ali kan. Jadi, umur Ali sama dengan 18 tahun. Manakala Y ialah sama dengan 3 ni, Y ialah umur Kiran. Jadi, umur Kiran sama dengan 3 tahun. Okey, contoh kedua, masih lagi kita nak membentuk persamaan linear serentak, kemudian kita nak selesaikan dia. Okey, ayat contohnya, ayat dia dikata harga bagi 2 batang pen dan 1 batang pensel ialah RM4. Okey, manakala harga 3 batang pen dan 4 batang pensel ialah RM9. Okey, so kat sini ceritanya ada pen dan pensel lah. Okey, so ayat pertama, ayat pertama dia kata 2 batang pen dan 1 batang pensel ialah RM4. Okey, so itu ayat pertama. So 2 batang pen. Okey, so cikgu andaikan harga pen ialah X, manakala harga pensel ialah Y. Cikgu andaikan awak tak nak guna X dan Y, awak nak gunakan huruf lain pun tak ada masalah. Okey, so yang warna kuning ni 2 batang pen, 2X. Dan 1 batang pensel Y. So, 2X tambah Y sama dengan 4 lah. Okey. So, dia kata pula manakala harga bagi 3 batang pen dan 4 batang pensel ialah RM9. Okey. So, 3 batang pen 3X. 4 batang pensel 4Y ialah 9. Alright. So, 3X tambah 4Y sama dengan 9. So, itu adalah persamaan kedua. Okey, so ini kita dah bentuk persamaan linear. Macam mana nak selesaikan dia? Macam mana nak cari harga pen? Macam mana nak cari harga pensel? Okey, so kita akan guna kaedah penghapusan. Okey, so dengan menggunakan kaedah penghapusan, cikgu nak hapus yang mana? So kat sini awak boleh tengok nak hapuskan, cikgu cakap tadi kalau nak hapuskan pilih yang positif. So dalam soalan ni tak ada masalah sebab kedua-dua X dan Y ni adalah positif. So cikgu pilih untuk hapuskan Y. So, cikgu pilih untuk hapuskan Y kali ni. Okey, so macam mana nak hapuskan Y? Cikgu akan samakan perkali dia. Okey, nak samakan perkali dia ialah cikgu akan darab yang kat atas ni semua dengan 4. Sebab kat bawah 4Y, so kat atas pun cikgu nak jadikan 4Y juga. So, cikgu darab 4. Alright, so 2X darab 4. Okey, yang bawah tak ada operasi, cikgu tulis dulu siap-siap. Okey, ni 2X darab 4 ialah 8X. Okey, tambah Y darab 4, 4Y. Okey, 4 darab 4 sama dengan 16. Okey, so 1 per 1 cikgu akan darab dengan 4. Okey, next. Okey, so cikgu nak hapuskan Y tadi kan? Okey, hapuskan bermaksud cikgu akan tolak. Okey, so 8X tolak 3X. Okey, ni awak dah belajar dalam topik sebelum ni iaitu ungkapan algebra. 8X tolak 3X ialah 5X. 4Y tolak 4Y. So, hapuslah Y tu. Maksudnya kat sini tak ada apa-apa. Okey, 16 tolak 9. So, 16 tolak 9 sama dengan 7. Alright. So, macam mana cikgu nak cari X? Cikgu nak hilangkan 5.
So, cikgu akan bahagikan dengan 5. Belakang pun cikgu akan bahagikan dengan 5. So, kat sini boleh potong. Maka tinggallah X sama dengan 7 bahagi 5 ialah 1.4. Jangan terkejutlah kalau dapat perpuluhan. Okay, next nak cari X dah jumpa, nak cari Y. So nak cari Y kita akan gantikan nilai X sama dengan 1.4 ni dalam mana-mana persamaan. Awak nak pilih persamaan atas ke ataupun persamaan bawah, tak ada masalah. Awak mesti akan dapat jawapan yang sama je. Okay, so cikgu gunakan persamaan yang atas. So 2, okay, X ni cikgu dah gantikan dengan 1.4 yang cikgu dah dapat, tambah Y sama dengan 4. Okey, 2 kurungan 1/4 ni bermaksud 2 darab 1.4 iaitu 2.8 tambah Y sama dengan 4. Okey, cikgu nak hilangkan 2.8 sebab cikgu nak Y sahaja. So, cikgu akan tolak 2.8. Jadi, kat belakang pun cikgu akan tolak 2.8. Okey, 2.8 tolak 2.8, hapuslah dia. So, tinggallah Y sama dengan 4 tolak 2.8 ialah 1.2. So, kita dah dapat nilai X dan nilai Y. Jangan tinggal macam ni, tak cantik. So, tinggalkan jawapan. Harga pen ialah X. So, refer X 1.4 ni bermaksud RM RM1.40. Manakala harga pensel iaitu Y, refer Y ialah 1.2 iaitu RM RM1.20. Okey, sekarang kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah. Okey, menggunakan pelbagai kaedah maksudnya kita gunalah kaedah apa sekalipun, kita masih lagi akan mendapat jawapan nilai yang sama. Okey, so untuk kaedah ni cikgu masih lagi nak gunakan penghapusan. Okey, cikgu nak guna kaedah penghapusan. Ini adalah soalan dalam buku kerja awak ya. 5M tolak 2N sama dengan 28 dan persamaan kedua 7M tambah 4N sama dengan 29. Okey, so macam cikgu cakap tadi nak hapuskan, mesti pilih yang, bukan mestilah, pilihlah yang positif supaya kita nak elakkan berlaku kecuaian. Okey, so untuk soalan ni, N ni ke atas ni ada nilai negatif 2N. So cikgu tak nak hapuskan N lah sebab takut cikgu cuai. So cikgu pilih untuk hapuskan M. Okey, so bila cikgu nak hapuskan M, okey, so tengok ni 5 dengan 7. So 5 perkali dia kat atas, 5 kat bawah 7. Macam mana nak samakan dia? Okey, so kalau nak samakan yang atas ni, cikgu akan darab 7 lah. So macam pecahan lah sebenarnya. So 7 pula cikgu akan darab dengan 5. Okey, so kita buat satu persatu. So 5M darab 7, 35M. Okey, kemudian tolak 2 darab 7 ialah negatif 14N. 28 darab 7 sama dengan 196. Okey, so ni persamaan yang atas kita darab 7. Okey, persamaan kat bawah darab 5. So 7M darab 5, 35M. Okey, kemudian 4N darab 5. Okey, tambah 20N. 29 darab 5, 145. Kita akan darab satu persatu. Simbol jangan tukar, tak payah nak tukar. Okey, so nak hapuskan tadi, hapuskan bermaksud kita tolakkan dia. Okey, 35M tolak dengan 35M, hapuslah dia, tak ada. Okey, negatif 14N tolak dengan 20N, cikgu akan dapat negatif 34N. Awak tekan kalkulator awak elok-elok, negatif 14 tolak dengan positif 20, mesti awak akan dapat negatif 34N. Okey, 196 tolak dengan 145 iaitu 51. Okey, macam mana nak hilangkan dia? Cikgu akan bahagikan dengan negatif 34. So, belakang pun cikgu akan bahagikan dengan negatif 34. Supaya cikgu boleh potong, supaya kat depan ni hanya tinggal N sama dengan 51 bahagi negatif 34. Okey, awak akan dapat negatif 3/2. Okey, tekan kalkulator awak tu shift ABC lah kalau nak dapat dalam pecahan tak wajar macam ni. Negatif 3/2. Okey, so N dah dapat. Okey, apa nak buat dengan N ni? Apa nak buat dengan N? Kita gantikan dalam mana-mana persamaan supaya untuk kita cari nilai M pula.
Okey, so cikgu gantikan, okey, ni ataupun negatif 1.5, dia benda yang samalah. Okey, so cikgu gantikan dalam persamaan yang kedua. Kenapa agaknya? Sebab tak ada negatif. Cikgu suka pilih yang tak ada negatif. Okey, so 7M tambah dengan 4, okey, N cikgu dah gantikan dengan negatif 1.5. Awak nak gunakan negatif 3/2 dalam kurungan ni pun tak ada masalah. Okey, ini sama dengan 29. Okey, kat sini 4 darab negatif 1.5 ialah negatif 6. So 7M tolak 6 sama dengan 29. Nak hilangkan negatif 6, cikgu akan tambah 6. So belakang pun tambah 6. Okey, so bila belakang tambah 6, okey. So, negatif 6 tambah 6 tinggal 7M. 29 tambah 6, 35. Okey, so nak cari M sahaja, cikgu bahagikan dengan 7. So belakang pun bahagi 7. Supaya cikgu boleh potong-potong, tinggal M sahaja. M sama dengan 5. Okey, ini ialah kaedah penghapusan. Okey, so bagaimana pula kalau dengan kaedah graf? Kaedah graf, cikgu akan buat jadual lah. Okey, kita ada dua persamaan 5M tolak 2N sama dengan 28 kan? Okey, so ini persamaan yang pertama. So cikgu dah buat graf negatif 2 tolak 1, 0, 1, 2. So cikgu letakkan nilai dia. Okey, so kaedah ni cara nak melengkapkan graf, cikgu nak guna kalkulator sahaja. Awak boleh rujuk macam mana nak guna kalkulator, awak boleh rujuk video pembelajaran sebelum ini. Okey, so bila cikgu guna kalkulator, okay, bila N negatif 2, M 4.8. Okey, bila negatif 1, 5.2. M kosong ialah 5.6. Okey, kalau 1 ialah 6. Okey, kalau N2 ialah 6.4. Okey, ini untuk persamaan pertama. Okey, so cikgu buat pula persamaan kedua. Okey, 7M tambah 4N sama dengan 29. Okey, cikgu menggunakan jadual yang sama. Tapi cikgu nak cari nilai M dengan menggunakan kalkulator. Okey, cikgu gunakan kalkulator. Awak boleh rujuk video sebelum ni ya. Okey, so cikgu dah ada dua jadual. Okey, so maksudnya cikgu akan ada dua graf garis lurus. Okey, cikgu lengkapkan dulu. Okey, paksi yang atas ni N, paksi yang tegak ialah M. Selalu kita akan gunakan X dan Y kan. Tapi sebab pun boleh ubahnya N dan M. Alright, so lengkapkan. Macam biasa skala mesti sama selang saiz dia. Ni pun sama selang saiz dia. Okey, so kat sini ialah kosong tengah-tengah. Okey, 1, 2. Ke belakang ialah negatif 1, negatif 2. Okey, ni ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Alright, so cikgu akan buat yang graf jadual pertama dulu. Bila negatif 2, jawapan dia ialah 4.8. Okey, 4.8. Okey, sampai kat sini ialah 4. 0.8 maksudnya awak kena kira 8 kotak kecil. 4 sebab sini 5. So 1 kotak kecil tu bermaksud 0.1. So 8 kotak kecil bermaksud dia ada kat sini. Kita tandakan, cikgu plotkan dengan warna hitam kat sini. Okey, negatif 1 ialah 5.2. Okey, 5.2. 0.2 bermaksud 2 kotak kecil. Kalau kosong ialah 5.6. Kosong kat sini 5.6. So 5 kira 6 kotak kecil kat sini. Okey, kalau 1 ialah 6. 1 sampai ke ngam-ngam 6. Kalau 2 ialah 6.4. So cikgu naikkan pen cikgu sampai 6.4. 4 kotak kecil kat sini. Okey, buatkan satu garis lurus. Dia mesti dapat satu garis lurus. Okey, so itu baru jadual pertama. Okey, jadual kedua. Okey, negatif 2 dengan 5.3. So 5 kira 3 kotak kecil kat sini. Okey, negatif 1 ialah 4.7. So 4. 7 kotak kecil. Okey, kira kat sini. Okey, kalau kosong, nilai dia ialah 4. Dan 1 kotak kecil. Okey, ada kat sini. Okey, kalau 1, 3.6. Okey, 3. 1 sampai 3.6. Maksud ada 6 kotak kecil. Dan last kali kalau 2 ialah 3. Okey, sambungkan. Okey, dapat satu garis lurus. So, kat mana penyelesaian dia? Kat mana nak dapat negatif 1.5 dengan 5 ni? Okey, kita tengok dekat titik yang bersilang kat sini. So, kalau tengok titik bersilang kat sini, bawa anak panah awak, graf dia berapa ni? Dia berada kat N, ni N kan? So, maksudnya N sama dengan negatif 1.5 sebab dia berada kat tengah-tengah. So, samalah dengan jawapan kat sini.
Okey, nak dapatkan nilai M pula, okey, ni M sama dengan negatif 1.5. Nak dapatkan M, kita akan tengok paksi tegak ni. So, bawa ke sini, nampak tak? M sama dengan 5. So, M sama dengan 5. Maksudnya kita akan dapat jawapan yang sama je. Ni guna kaedah penghapusan ataupun guna kaedah graf, awak akan dapat benda yang sama, nilai yang sama. So, tak ada masalah. Okey, cikgu tunjukkan lagi salah satu contoh. Okey, salah satu contoh buku kerja awak juga. Okey, kita nak menyelesaikan persamaan serentak ini. Masih lagi cikgu menggunakan kaedah penghapusan. Okey, so nak hapuskan ada P dan Q. So, cikgu tak akan hapuskan Q sebab Q ada negatif kat sini. So, cikgu nak akan hapuskan P. Kalau cikgu nak hapuskan P, maksudnya cikgu kena samakan perkali untuk P. So, cikgu nak samakan 3 dengan 6 ni. Macam mana cikgu nak samakan 3 dengan 6? So, 3 ni cikgu kena darab 2 lah sebab nak samakan dengan 6. So, persamaan ke atas ni semuanya cikgu akan darab 2. Okay, so 3 darab 2, 3P darab 2, 6P. 4Q darab 2, 8Q. Okay, negatif 4 darab 2, negatif 8. Okay, so satu persatu cikgu dah darab dengan 2. Persamaan kat bawah, cikgu tak ada buat apa-apa kan? Sebab dia dah 6. Okay, so cikgu salin balik. Okay, nak hapuskan maksudnya cikgu tolak. Okay, 6P tolak dengan 6P. Okay, dah hapuskan dia, tak ada. Okay, 8Q tolak dengan negatif 5Q. 8 ne po lah. Ne jumpa ne jadi positif. Jadi 8 tambah 5. So 13Q. Okay, negatif 8 tolak dengan 18. Negatif 8 tolak dengan 18, negatif 26. Okey, nak hilangkan 13 sebab cikgu nak cari nilai Q sahaja. So, cikgu akan bahagikan dengan 13. Belakang pun cikgu akan bahagikan dengan 13. Jadi, boleh potong. Jadi, kat depan ni hanya tinggal Q sama dengan negatif 26 bahagi 13, negatif 2. Okey, dah dapat Q. Cikgu nak cari P pula. Okey, cikgu nak cari P, maksudnya cikgu kena gantikan negatif 2 ni dalam mana-mana persamaan. Okey, cikgu gunakan kat sini. Cikgu gunakan persamaan yang kedua. Okey, so 6P tolak 5Q. So, tolak 5Q ni cikgu dah gantikan dengan nilai yang cikgu dapat, iaitu negatif 2 sama dengan 18. Okey, negatif 6P, okey, negatif 5 darab negatif 2, so positif 10 sama dengan 18. Okey, so negatif 5 darab negatif 2 dapat positif 10. Okey, so nak hilangkan positif 10, cikgu tolak 10. Okey, so ini pun tolak 10. Right. Okey, so 6P, 10 tolak 10 hapus, tinggal 6P sahaja. 18 tolak 10, 8. Jadi nak dapatkan P, cikgu akan bahagikan dengan 6. Belakang pun bahagi dengan 6. So, potong, tinggal P sama dengan 4/3. Okey, kita simplifykan dia. Okey, so itu kaedah penghapusan. So, kita tengok sekarang ni. Ada kalkulator kat sini. Macam mana kita nak cari nilai ni dengan menggunakan kalkulator? Okey, so sebenarnya kaedah kalkulator ni awak boleh gunakan untuk membuat semakan jawapan. Betul ke bila awak dah buat kaedah penghapusan ni, betul ke jawapan dia negatif 2 dan 4/3? Okey, so macam biasa kita akan masukkan dulu persamaan kan. Okey, so tengok kaedah dia. Okey, so kaedah dia ialah mula-mula awak tekan mod sampailah awak jumpa perkataan EQN. Okey, ambil EQN 1 kan. So tekan 1. Unknown ada P dan Q, so 2. Okey, A1 3. Okey, B1, okey, masukkan nilai 4. Kita tekan sama dengan C1 kat sini, negatif 4. Okey, so A2, persamaan kedua pula 6. B2, negatif 5. Okey, C2 ialah 18. Okey, so awak tekan sama dengan, so terus dia bagi jawapan. X sama dengan 4/3. So, X tu ialah ni lah P. Y sama dengan negatif 2 iaitu Q. Okey, okey. Itu adalah jawapan, maksudnya betul lah pengiraan awak. Okey, nanti bila awak dah selesai nak guna kalkulator, cara nak balik kepada kalkulator yang asal, awak tekan je mod. Okay, kalau awak tekan kalkulator awak tekan mod sekali dan awak ambil nombor 1, so kalkulator awak dah berfungsi seperti biasa. Okey, itu cara kaedah nak gunakan kalkulator bukan untuk sebagai jawapan tapi sebagai semakan jawapan.
Okey, itu sahaja untuk minggu ni. Jangan lupa jawab latihan. Okey, stay safe. Assalamualaikum.